with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Khabar Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni kita di segmen creepy, di mana hari ni kami akan ceritakan kat korang kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber kami. Dan mungkin hari ni satu video ada 2 cerita. Oh ya, sebelum korang tanya nanti mana nak dapatkan jersey QH ni, I'm so sorry, this one dah tak produce dah lagi, kita dah tak keluar dah lagi guys. Tapi korang kena stay tune untuk Kama buat merchandise jersey 2.0. Korang cuba komen kat bawah kalau korang nak Kama buat jersey 2.0, ataupun mungkin korang nak hoodie merchandise. So anyway, sebelum kita nak mulakan kisah seram kita hari ni kan, kita nak baca dululah 2 ke 3 top komen daripada video yang lepas. So komen pertama yang terpilih daripada Iqbal Force. Kak Kama memang tidak pernah mengecewakan kalau bercerita, selalu jak penuh dengan fun-fun macam tu dan juga kemisterian. I think yang ni mesti dari Sabah dan Sarawak. Thank you so much Iqbal Force sebab masih setia tengok video-video Kama. Okay, komen yang kedua daripada Nurul Izzah. Semoga Kak Kama dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Amin. Semoga korang juga yang tengah tengok video ni dipermudahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Alright, setelah membaca komen, jomlah kita baca doa dulu sebelum mendengarkan kisah seram daripada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Okay guys, so kisah yang pertama ni sebenarnya berlaku dekat kawan si pemilik cerita ni, which is kawan dia ni seorang yang selalu senang lah nak kena gangguan, dan keluarga kawan dia ni pun bukan biasa-biasa lah. Maksudnya ada yang mahir dalam bidang perubatan sebab selalu sangat kena gangguan daripada keluarga dia ni. Ada juga yang ada sixth sense dan sebagainya. So kita bagi nama pemilik kisah pada hari ini Sarah, bukan nama sebenar. So Sarah ni dia kerja dekat satu kedai dalam satu shopping mall tau. Nama kedai tu dirahsiakan lah. So cerita dia, Sarah dan 2 orang kawan dia lagi yang bekerja dekat situ, diorang bertiga ni decide untuk cari rumah sewa yang berdekatan dengan tempat kerja diorang tu. So diorang pun survey lah sama-sama rumah sewa tu, sampailah terjumpa satu rumah sewa dekat dalam sebuah apartmen tau, yang terletak di Kuantan. Bila diorang sampai dekat apartmen tu kan, apartmen tu betul-betul bersebelahan dengan hutan dan depan dia ada pantai. Dan diorang punya rumah dalam apartmen tu ada dekat tingkat yang paling atas, dan dalam rumah tu ada 3 bilik. So seorang satu dapat 1 bilik. Dan dalam 3 orang yang berpindah dalam apartmen ni, salah seorangnya bernama Lia, bukan nama sebenar. Dan Lia ni merupakan seorang yang lemah semangat dan dia selalu terkena gangguan jin. Daripada dia sekolah lagi lah. Kalau pergi hutan sikit mesti kena ganggu. Dan korang tahu tak, waktu diorang masuk apartmen tu kan, bilik Lia ni betul-betul dekat sebelah balkoni tau. And dalam bilik dia tu ada tingkap. So bila buka tingkap memang kita nampak balkoni. And Sarah ni dia perasan yang Lia ni selalu sangat buka tingkap. Tak kira lah pagi, malam, mesti dia akan buka tingkap. And rupanya pasal dia buka tingkap tu pun ada kisah ataupun misteri di sebalik tu yang korang akan dengar sekejap lagi. So cerita dia guys, ada satu hari tu, time tu dah nak maghrib macam tu lah. Diorang bertiga ni ada dekat tempat kerja diorang dekat shopping mall tu. Time ni Sarah tiba-tiba perasan yang kawan dia Lia tu dah jadi macam orang lain. Maksudnya dia dah start macam diam je, muka dia macam patung tau. Dia diam, pandang orang macam tu. Start dia nampak Lia berkelakuan pelik tu, dia dah dapat syak dah. Mesti Lia kena ni. Lepas tu Sarah ni tak adalah biarkan je Lia macam tu kan. Sarah bagilah tahu kawan dia lagi seorang tu, dan diorang berdua cepat-cepat
bawa Lia ni pergi ke dalam store kedai untuk cuba tenangkan, untuk cuba ubat Lia lah. Waktu tu korang, macam-macam ayat Al-Quran dah si Sarah dengan kawan dia ni bacakan dekat dalam store tu. Tapi keadaan makin teruk. Lia ni makin agresif tau. Dia macam meronta-ronta, menjerit-jerit. Tapi waktu tu dia boleh bercakap tau. Macam dia kata, lepaskan aku, lepaskan aku. So waktu ni Sarah dengan beraninya dia tanya dekat Lia. Padahal dia tahulah yang dia tanya tu bukan Lia sebenarnya, jin yang ada dalam badan Lia. So korang tahu tak apa yang Sarah tanya waktu tu? Dia tanya, kenapa kau ganggu dia? Lepas tu benda tu jawab, aku tak suka kau duduk rumahku. Rumah tu kotor. Kau solat, kau mengaji. Aku tak suka. Waktu tu memang berderau darah si Sarah dengan kawan dia dekat dalam store tu kan. Diorang macam terpinga-pinga tau, sebab masing-masing tak expect yang jin tu boleh cakap macam tu. Diorang tak expect langsung yang jin tu daripada rumah apartmen yang diorang baru je sewa, baru je diorang duduk dalam tu. Maknanya dia ikut diorang ni sampai ke tempat kerja diorang. Tapi apa yang menyeramkan bila dia tegur pasal diorang ni solat, mengaji dan benda tu tak suka. So Lia ni cuba lagi bertanya dekat jin yang menjawab tu kan, kau seorang je ke yang menghuni dalam rumah tu? Lepas tu benda tu jawab, tidak, aku bersama keluargaku. Jadi Lia ni tanya lagi, kau ni Islam ke kafir? Lepas tu dia jawab, ya, sambil tersenyum. Lepas tu Lia tanya lagi, kalau kau Islam, kenapa kau takut kami mengaji dan solat dekat rumah tu? Kau sebenarnya kafir kan? Lepas tu benda tu gelak weh. Benda yang ada dalam badan Lia tu gelak. So waktu tu dia main-main lah kan. Lepas tu jin tu paksa juga supaya dia orang bertiga ni tinggalkan rumah tu, kosongkan rumah tu. Dia nak, benda tu nak halau 3 orang ni tau. Dia kata kalau tak aku akan kerap mengganggu apa semua. Lepas tu Sarah dengan kawan dia tu buat dek je apa yang jin tu cakap. Diorang berdua teruskan baca ayat Al-Quran, baca ayat kursi dekat kawan dia Lia tu. Sampailah akhirnya Lia ni sedar. Dia sedar sendiri. Tak tahu mana satu ayat yang berjaya kan. Tapi Lia dapat sedar sendiri. So selepas daripada kejadian tu, Lia, kawan dia yang kena rasuk tadi tu, ambil keputusan untuk tinggalkan rumah sewa apartmen tu dan dia tinggal dengan kakak dia. So kakak Lia ni sebenarnya special one juga. Dia boleh melihat benda-benda yang kita tak boleh nak nampak. Hijab dia terbuka daripada dia kecil dan kakak dia ni juga ada ilmu mengubat orang lah, mengubat orang yang terkena gangguan jin. Lepas tu waktu tu ada jugalah ustaz yang datang rumah diorang. Kakak Lia pun datang rumah sewa diorang tu kan. Waktu ustaz dengan kakak Lia ni masuk dalam rumah tu kan, dia terus pagar. Lepas tu Lia ceritalah kat ustaz tu, saya rasa pelik dengan diri saya sebab kadang-kadang saya jadi suka untuk buka tingkap. Dan sebenarnya benda ni bermula sejak hari pertama saya masuk rumah sewa dekat apartmen ni. Lepas tu ustaz yang mengubat Lia ni, dia kata benda halus yang menghuni rumah ni, dia datang daripada atas bumbung. Dan bumbung tu dekat belah balkoni yang bersebelahan dengan bilik Lia. Dan mereka menjadi terlalu marah sejak diorang bertiga ni menyewa dekat rumah tu. So sejak daripada tu rumah diorang ni 24 jam buka ayat Al-Quran. Sampaikan Sarah kata waktu diorang first masuk, rumah tu rasa panas tau. Tapi sejak diorang mengalunkan bacaan Al-Quran 24 jam dalam rumah tu, terasa semakin sejuk. Dia rasa tenang je rumah tu. So Sarah dengan kawan dia lagi seorang tu cubalah juga kuatkan semangat untuk tinggal dekat situ. Sebab adalah sebab-sebab peribadi kan yang diorang perlu juga tinggal dalam rumah sewa tu. So beberapa hari selepas kejadian Lia kena rasuk tu kan, Lia ada datang balik tau rumah tu sebab dia tertinggal barang dia. Tapi waktu tu dia ingat lepas dah beberapa hari berlalu, dia ingat dia dah makin pulih lah kan, dah tak ada apa-apa sangat lah. Dan dia rasa macam rumah tu pun dah tak dengar sangat gangguan, dah kena pagar apa semua. So dia datang. Tapi dia silap guys. Pertama kali je dia menjejak kaki dia dalam rumah tu, dia dah rasa sakit
dekat bahagian kepala dia tau. Dan dia rasa panas je kat belakang badan. Tapi nasib baik tak ada benda yang serius berlaku waktu tu. Dia just ambil barang dan dia terus pergi dari situ. Maksudnya benda tu still ada lah dekat dalam rumah tu kan. Sampailah genap sebulan Sarah dengan kawan dia ni menyewa dekat apartmen tu. Diorang ambil keputusan untuk berpindah dari situ juga demi keselamatan diorang. Sebab Sarah kata diorang memang dah tak tahan nak menghadap gangguan-gangguan yang dia dengar daripada bilik Lia. Padahal diorang kan tahu Lia tak ada kan dalam rumah tu. Tapi sejak dia pergi, macam-macam bunyi pelik dalam rumah tu. Disebabkan yang dekat atas bumbung, ustaz tu kata kan tempat diorang kat situ. So Allahualam lah. Okay guys, so itulah dia kisah seram yang berlaku dekat apartmen sebenarnya. Kira apartmen dia ni sebenarnya menyeramkan lah. Dah tingkat paling atas kan. So kamar Syak sebenarnya tingkat yang paling atas tu dah lama tak berpenghuni. Dah lama rumah tu kosong. Tiba-tiba diorang bertiga masuk. So mungkin elok lah kalau kita sebelum nak masuk rumah yang baru yang dah lama ditinggal kosong tu, kita baca doa selamat ke, buat bacaan Yasin ke, ruqyah dulu ke kan. Okay, so jom kita pergi ke kisah seram yang kedua. So, kisah seram ni dikongsi oleh salah seorang subscriber Kama yang berasal daripada Brunei. Kita bagi nama pemilik kisah ni Akil, bukan nama sebenar. So, kisah pasal Akil ni tentang dia balik lewat malam tau. Jadi cerita dia berlaku pada bulan Februari tahun 2021, tahun lepas. So Akil ni dia bekerja sebagai seorang driver dekat salah satu company yang dirahsiakan lah. Kerja dia tu macam sebuah kedai, tapi tugas Akil ni adalah sebagai seorang driver. So pada hari tu bermula kerja dia seperti biasa. Dia pergi kerja, dia nak start kerja dia tu pukul 9.30 pagi. So nak dijadikan ceritanya, pada waktu petang tu dia tiba-tiba rasa macam tak sedap hati tau. Rasa tak sedap hati ni guys, macam hati kita ni rasa gelisah. Dan sometimes kita akan dapat rasa insting yang benda tak elok akan berlaku. So itulah apa yang Akil rasa waktu tu. Tapi disebabkan waktu tu adalah hari gaji payday kan, dia tak naklah fikir sangat bad things ni. Sebab hari orang dapat gaji ni adalah hari yang ramai orang happy kan. So dia malas lah nak fikir pasal perasaan dia yang gelisah waktu tu. Jadi hari pun berlalu macam biasa. And waktu ni Akil ni dia tinggal dengan makcik dia yang terletak dekat kampung Rimba. Sebab rumah Akil ni jauh sangat dengan tempat kerja dia. Jadi dia menumpang lah sementara kan. So setiap hari Akil akan balik daripada kerja dia pukul 8.30 malam. So waktu tu dah pukul 8.30 malam. Tapi pada hari tu Akil tak rasa nak terus balik. Dia rasa macam nak hang out dengan kawan dia. Jadi sebelum dia balik ke rumah pukul 8.30 malam tu, dia WhatsApp lah seorang kawan dia ni, best friend dia lah waktu tu. Dia nak ajak lepak. Saja-sajalah member lelaki kan, lepak-lepak kat kedai, borak-borak santai. Rumah kawan dia ni terletak dekat Kampung Tungku. So kawan dia reply WhatsApp, dia kata ons, malam kita lepak. Jadi Akil ni dia balik dulu rumah aunty dia, tukar pakaian, mandi apa semua. So Akil ni pun bergerak lah pergi ke rumah makcik dia sebab dia nak siap-siap dulu lah mandi, tukar pakaian apa semua tu kan. So on the way dia nak pergi rumah makcik dia ni, daripada tempat kerja dia ke Kampung Rimba, hati dia ni tak tenang sepanjang dia dalam perjalanan tu tau. Elok je dia parking sampai je dekat depan rumah makcik dia tu. Dia buka pintu, terus dengar suara anjing-anjing menyalak. Dan anjing-anjing menyalak tu bukan menyalak yang macam anjing jaga rumah orang tu tau. Ini anjing menyalak macam serigala. Makinlah gelisah si Akil ni. Sebab guys, waktu tu dah malam. Lepas tu bila korang dengar bunyi macam serigala tapi sebenarnya anjing, tak keseram kan. Sebab orang selalu kata kalau dengar anjing menyalak macam tu, maksudnya dia nampak benda tu. Meremang juga bulu rumah dia waktu tu. Tapi dia terus masuk rumah makcik dia dan terus mandi. So dia bagilah tahu makcik dia kan, nak keluar lepak kejap dengan kawan. Tapi makcik dia bagi satu pesanan, jangan balik terlalu lewat. Tu je. So akhirnya pun gerak lah nak pergi pick up kawan dia ni. Rumah kawan dia ni dekat Kampung Tungku. So waktu dia dalam perjalanan nak pergi ambil kawan dia tu, saya tahu dia, kereta dia tu dia letak perfume vanilla tau. So kalau masuk dalam kereta dia tu memang bau perfume vanilla. Tapi
Tapi tak tahulah kenapa tiba-tiba dalam perjalanan tu dia terbau satu bau bunga yang bau tu kita selalu dengar yang bau tu kita selalu bau dekat tanah perkuburan. Aku meremang. Kadang-kadang kalau kita pergi tanah perkuburan kan, kita bau bunga tu familiar lah. Dia ada satu bau bunga yang kuat tau. Dan bau tu lah, macam kalau kita bau je bunga tu, kita teringat tanah perkuburan. Macam tu. Dan bau tu lah apa yang Akil bau dalam kereta dia waktu tu. Tapi Akil cuba lagi positif. Dia kata macam mungkin aku baru lepas lalu dekat kawasan tanah perkuburan kot. So bau tu datang daripada luar kan. So mungkin make sense. Disebabkan waktu tu dia punya feelings lagi happy lah. Lagi excited untuk jumpa best friend dia kan. So dia berdek je. So sampailah dia dekat rumah kawan dia tu. Diorang pun lepak lah kan. Lepak, borak-borak. Kebanyakannya diorang cerita pasal kereta. Sebab Akil ni dia memang minat lah kereta-kereta ni. Lepas tu ada satu masa ni, waktu tu diorang berdua dalam kereta tau. Sambil diorang dalam kereta tu, diorang borak-borak. Tengah borak-borak rancak waktu tu, tiba-tiba dua-dua orang ni dengar ada satu suara macam orang tengah menangis dekat seat belakang. Suara orang menangis tu suara perempuan. Lepas tu dua-dua terdiam. Lepas tu baru diorang perasan waktu tu dah pukul 12 malam dan diorang sedang melalui kawasan lebuh raya yang terkeliling dia tu hutan. Duduk diam tau. Daripada borak rancak terus duduk diam. Diam terkaku. Tiba-tiba ada satu kelibat kain putih dekat dalam hutan tu. Macam dia just nampak kain putih tau. Dua-dua nampak. Tapi si Akil ni dia terus cakap, "Weh, benda tu." Lepas tu kawan dia ni marah. Jangan tegur lah. So dua-dua diam sampailah dia sampai ke rumah kawan dia tu untuk hantar balik. Diorang tak cakap apa-apa tau lepas tu. Walaupun dua-dua ni dengar tangisan orang menangis tu dan dua-dua ni juga nampak kain putih dekat dalam hutan tu. Tapi diorang tak nak tegur sebab waktu tu dah pukul 12 malam dan si Akil ni kena drive pergi ke rumah dia seorang-seorang. Jadi bila dah pukul 12 malam kan, Akil rasa macam dah lewat sangat ni, nanti makcik aku marah. So dalam perjalanan dia nak balik rumah tu, tiba-tiba si kawan Akil ni WhatsApp dia. Dia kata, "Terus balik je, baca apa-apa ayat yang kau tahu dan jangan tegur apa-apa." So dalam perjalanan tu again, Akil bau satu bau yang daripada tanah perkuburan tu guys. Dia bau bunga kubur tau. Dan time tu perasaan Akil dah bercampur bau dah. Dan perjalanan tak ada lama sangat, dalam 10 hingga 15 minit macam tu. So sampai je dekat rumah makcik dia tu, dia pun parking lah kereta semua. So masuk dalam rumah makcik dia. Lepas tu waktu dia nak melangkah masuk dalam rumah makcik dia tu, baru dia teringat yang dia tertinggal beg duit dia, beg dompet dia dekat dalam kereta. So dia nak patah balik. Tapi waktu dia pusing je belakang, dia ternampak ada satu kelibat perempuan tengah berdiri dekat atas bumbung kereta dia guys. Tapi Akil kata kelibat yang dia nampak tu kan, dia macam tak solid tau. Macam manusia. Dia tak nampak macam tu badan manusia yang solid, yang jelas kelihatan. Dia macam transparent. Tapi Akil kata memang jelas ada perempuan berdiri dekat atas bumbung kereta aku, dia kata. So dia tak jadi nak pergi ambil beg dia dalam kereta tu. Dia terus buka kunci rumah aunty dia tu. And time tu makcik ni tak tidur lagi tau. Sebab makcik ni jenis yang tidur lambat. Makcik dia terus tanya, "Kenapa ni?" Sebab muka pucat kan. Tapi Akil tak nak bagi tahu sebab dia terlalu takut waktu tu. Dia masih lagi takut untuk tegur apa benda dia nampak tau. Lepas tu dia masuk je dalam bilik. Terus satu perkampungan rimba tu blackout. Tapi Akil tak tahulah kan blackout tu sebab apa. Kemungkinan ada like elektrik terputus ke apa kan. Tapi macam coincidence, kau faham tak? Macam aku baru je ternampak macam-macam tu bau, terdengar macam-macam, tiba-tiba blackout pula satu kampung ni. So dia pun pergi lah ambil lilin dekat makcik dia. Tapi disebabkan tu kan Akil ni dia jenis yang sayang kereta tau. So dia nak pergi tengok lah kereta dia tu, takut. Sebab dia rasa dia tak lock lagi, dia tak kunci lagi pintu kereta dia tu. Tak sempat. Lepas tu dia tinjau dah daripada tingkap. Yang korang tahu tak? Lepas dia tinjau je kereta dia daripada tingkap tu, dia nampak ada makhluk yang tinggi berwarna hitam. Dan makhluk tu tengah melangkah macam berjalan. Dia punya terperanjat tu sampai dia terus tutup tingkap tu. And makcik dia tu pun terkejut tengok tingkah laku anak buah dia tu kan. So dia terus tanya, "Kenapa Akil?"
Lepas tu dia dah tak tahan, dia terus cerita malam tu juga. Dia cerita daripada first dia bau kubur lah, dia dengar ada orang menangis, dia nampak kelibat putih. Dan sejak daripada tu guys, Aqil demam seminggu tak datang kerja seminggu tu. Lepas tu makcik dia ni pun bawa lah dia pergi berubat. Dan orang yang dia berubat tu kata yang Aqil ni kena ketaguran. Ni sebenarnya kamu first time tak dengar ayat ketaguran. Maksud dia orang tu cakap yang Aqil ni ada terlanggar dengan anak makhluk tu guys. Hantu tu dia ada anak tau. Lepas tu Aqil ni dia pergi langgar anak dia tu. Tapi Aqil mana nampak kan, sebab kita tak nampak benda tu. Tapi benda tu marah, disebabkan itulah benda tu munculkan diri dekat depan Aqil dan mengganggu Aqil waktu Aqil balik rumah tu. Wallahualam guys. Sejauh mana kesahihan orang yang ubatkan Aqil ni cakap kan, tak tahu betul ke tak kan. Tapi still lah, kawan sarankan whatever we do, please baca doa guys. Dan mungkin waktu pukul 12 tu kan memang waktu kemuncak diorang benda-benda tu keluar kan, berkeliaran. Dan kawasan yang diorang lalu tu pun kawasan hutan yang merupakan tempat mereka juga. Jadi no wonder lah benda-benda macam tu berlaku. So itulah dia 2 kisah pada hari ini daripada Sarah dan juga Aqil. Dan dua-dua cerita ni kalau kita tengok, mereka tu ada je di mana-mana kan. Kadang-kadang kita tak tahu pun yang sebenarnya tempat tu dihuni oleh mereka, ataupun dekat tempat tu sebenarnya ada mereka. So nak selamat, setiap kali kita nak do something, just baca doa je kan. So Kak Marsha, itu je lah kisah creepy kita pada malam ini. And thank you kepada pemilik cerita ni sebab sudi meluangkan masa untuk berkongsi kisah seram anda dengan kita semua. And terima kasih juga korang yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!